Akhirnya hijrah dia ke dunia. Bila hijrah ke dunia, kan nampak mata, keluar menangis. Ada yang keluar baby tak menangis. Oh, nurse tampar, doktor tampar baby tu. Keluar tak menangis. Selalu orang keluar kalau bapak dia daripada ambulans lain, tak apa dah hentam. Bunyi menangis pun macam ambulans. Ada baby yang keluar senyap. Macam mana nak bagi? Tampar, pam. Oh, pucat muka doktor ni. Bila dah menangis baru lega. Maknanya budak ni sihat dah menangis dah. Siapa yang bagi menangis budak tu? Kemudian bila 2-3 hari, letakkan badan, letakkan kepala mulut dia pada susu mak dia. Pandai pula baby tu menghisap susu mak dia. Ada budak tu pergi kursus cara-cara menghisap susu ibu. Ada tak ada? Tak ada letak je, pandailah. Dan mak tu pula tak payah susah-susah, ada susu ibu. Tak payahlah, tak tahulah susu ibu tak ada ni apalah. Tak ada apa kat dadah hang. Itulah makcik nak minum susu banyak-banyak bersimpan di sini. Tak payah makcik oi. Allah yang aturkan. Bila dah dewasa, belagak betul. Waktu dulu apa pun tak tahu, ilmu apa pun tak tahu, mata pun tak nampak. Yang mendengar cuma telinga. Sebab tu kalau anak cucu kita tidur, kita pesan pada abang-abang, shh, adik tidur, jaga kan. Sebab tu kalau baby tengah tidur, dia terkejut, terkejut budak tu. Paksa apa? Paksa dia mendengar. Dia tak nampak. Allah sebut benda ni tuan-tuan dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut. Allah kata apa? Diberinya kepada mereka penglihatan dan diberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah sebut telinga dulu, mata dulu, baru pemikiran. Cantik ayat Quran tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar tentang ayat Quran. Betapa hebatnya ayat Quran tuan-tuan. Dia kata kami berikan dulu-dulu telinga. Sebab apa? Supaya anak tadi biasa dengan suara. La 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 la, anak ibu. Diam budak tu. Abang lah pula. Saya dah penat lah abang. Anak bapa. Nampak? Dia, oh ni pak aku. Main nombor 3 pula, adik kakak. Main abang pula, Tiara. Sudah tuan-tuan, Tiara pula dah. Main abang dia Tiara pula lah. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Sudah tuan-tuan. Budak ni kalau besar kompong pondan tuan-tuan ni. Bila dia dengar suara, dia diam 3 bulan, 2 bulan, baru Allah bagi mata. Bila dia nampak, dia dah tak terkejut. Sebab dia dah biasa dengan suara tu. Dia menangis, mak dia angkat. Anak emak, anak ibu ni mak aku. Diam dia. Sebab ni yang aku duk dengar 2 bulan dulu. Ni dia. Oh, ni dia mak aku. Abang, jagalah anak pula. Saya dah ngantuk. Anak bapa, anak. Oh, ini bapa aku. Misai bertaring. Dia tak menangis Dia kenal kakak dia dengan suara, dia kenal abang dia dengan suara. Cuba tuan-tuan yang tak pernah pergi pegang dia, cuba pegang dia, apa jadi? Dia menangis sebab dia tak biasa mendengar. Sebab itu, kalau kita nak bagi hidayah pada orang, bagi dengar dulu. Dengar, bagi dengar, lepas tu bagi dia nampak. Lepas tu baru dia datang pemikiran, al-afidah. Ini konsep dalam kehidupan.
Cari jalan macam mana nak bagi orang dengar. Cari jalan macam mana nak bagi orang nampak. Cari jalan macam mana nak bagi orang berfikir. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam keadaan kehidupan kita ni, daripada hijrah ke alam dunia, kita masuk sekarang, kita hijrah pada satu saat, pada satu detik yang sangat-sangat penting. Ni dia hijrah di dalam dunia. Bukan kita duduk di taman hijrah. Ni saat ni lah yang paling penting. Tadi kalau mati dalam waktu rahim ibu, tak ada masalah. Waktu dilahirkan meninggal dunia, tak ada masalah. Confirm syurga, ini anak syurga. Masalah dia sekarang, kita hidup dalam dunia, dah akil baligh, dan kita akan menuju ke sana tak berapa lama lagi. Maka saat ini adalah saat yang sangat kritikal, bukan saat main-main. Zaman dia orang boleh main-main sebab belum akil baligh. Tengok adik kita ni, nampak? Saat zaman sekarang dia main-main pun tak apa. Nampak tuan, tengah dengar ceramah begini dia ikut kita balik tu. Aku duduk ke lagu tu. Saat lagi dia orang sembahyang isyak, sambil duduk sembahyang isyak sambil duduk main. Tak apa, budak-budak. Yang herannya bila salam, sama-sama salam, Assalamualaikum. Tu budak-budak. Tapi kalau tua-tua bangka macam kita ni, tengah sembahyang pun, alhamdulillah, sudah tuan-tuan. Kalau setakat budak-budak macam ini tuan-tuan, mereka ada proses pembelajaran mereka. Banyak masa lagi mereka untuk jadi akil baligh. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, setiap apa yang kita tengok, Allah tulis lah. Dia ni tengok, umur baru 8 tahun, tengok apa pun tak apa. Tuan-tuan, kita ni umur 68 tahun, duk tengok dalam TikTok gambar perempuan duk jeduk-jeduk, duk tengok stopa jeduk mengepakai baju seksi, duk menari ni. Astaghfirullahalazim, celaka dia gambar ni. Kita pun cepat-cepat naik ke atas, kena seminit cari balik tahu mana tu. Lah, mata kita ada dah malaikat yang duk tulis. Tuan-tuan duk saja-saja ni, duk dengar radio, telinga duk dengar ni, malaikat duk catat lah. Nyembang di kedai kopi sampai duk kena mi udang, telinga ni dengar macam-macam, malaikat duk catat lah. Mulut kita ni batuk saja pun malaikat catat. Takkan malaikat catat Ustaz? Ya, kalau batuk tu perli orang. Nampak? Kita duduk berdua, datang orang nombor 3. Nampak tu? Kalau batuk saja-saja batuk tak apa. Ni batuk tu nak perli orang. Jaga tuan-tuan, malaikat duk tulis lah. Yang malaikat tak tulis lagi hak dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak luahkan, duk dia. Dulu masa dia mengajar aku lu kurus lagi, sekarang boroi lah. Apa? Dalam hati tak apa. Tuan-tuan duk tengok kan, dalam hati duk tengok dalam TV nampak putih, tapi betul-betul hitam ustaz ni. Tak apa kan. Jangan lepaskan, jangan lafazkan. Bila tuan-tuan lafazkan, dalam TV putih tu, tengok betul-betul hitam kat saya tu. Tu lah kat saya tengok kat hitam, dua-dua berdosa. Hak belakang pun nyampuk, hak belakang pun berdosa kan. Walaupun dia cuma kata ya. Maknanya kritikal sungguh kita ni tuan-tuan. Belah kanan ada, belah kiri pun ada yang duk catat apa kita buat. Sebab tu tuan-tuan jangan takut, kita sebenarnya bertiga. Kak Ayah, pasal apa duduk kat luar? Takut Kak Ayah dalam rumah seorang-seorang, Kak Ayah lari keluar. Suami pergi mana? Suami pergi dengar ceramah Ustaz Kazim, tak balik-balik lagi pun. Kak Ayah duduk seorang, Kak Ayah takut. Takut apa? Masa bila Kak Ayah seorang? Yalah, anak Kak Ayah pergi mengaji asrama dia, tinggal Kak Ayah dengan suami Kak Ayah. Suami Kak Ayah pergi ceramah Ustaz apa tau, lama kan? Kak Ayah takut, Kak Ayah keluar.
Kak Ayah seorang. Mana Kak Ayah seorang? Belah kanan ada, belah kiri ada. Nama dia malaikat. Takut apa? Nah, kalau ada tak nampak pun. Memang tak nampak lah. Nabi kata dia ada, Allah kata dia ada. Kau percaya lah, takut apa? Takutnya ialah malaikat ni tak pernah berhenti dari menulis. Yang tu yang kena takut. Dia catat apa yang kita buat, hak baik belah kanan, hak jahat belah kiri. Melainkan bila kita tidur, dia letak pen dia. Lihat. Pasal apa? Tidur. Sebab tu kalau tuan-tuan tidur, saya tak marah. Malaikat tak catat. Elok menyandar kat dinding. Malaikat tak tulis tu tidur. Tak apa. Tak apa. Yang kedua, sebab apa saya tak marah tuan-tuan tidur waktu saya ceramah? Bukan salah tuan-tuan. Salah saya sebab saya tak pandai ceramah sampai tuan-tuan tertidur. Maknanya bukan salah tuan-tuan, salah saya. Saya yang kena memperbaiki mutu ceramah saya. Kita kadang-kadang duk marah orang tidur, padahal kita tak marah diri kita. Duk baca khutbah, marah separuh tidur. Pasal apa? Bangla semua. Dia bukan faham bahasa kita sepenuhnya. Yang kedua, kita baca slow. Hijrah mengajar kita untuk sama-sama memperbaiki. Separuh tidur, tuan-tuan. Oh, sebab tu saya tak pernah marah orang tidur. Tuan-tuan nak tidur, tidurlah tuan-tuan. Saya yang salah, tak erti ceramah.